Draft pertama ialah Big at the Back. Rakan FPL menggunakan formasi 5-3-2 dalam draft ini. Bagi penjaga gol, Min menggunakan Mendy dan Gazzaniga. Dengan ketiadaan Rudiger, berkemungkinan lebih banyak percubaan yang akan dibuat dari luar kotak. Seterusnya bakal membawakan mata tampanan gol ataupun save. Di bahagian pertahanan, TAA, Cancelo, James, Perisic dan Zinchenko menjadi pilihan rakan FPL. Pemilihan TAA, Cancelo dan James adalah semata-mata berdasarkan stats musim lepas. Bagi Perisic, Min pilih atas dasar eye test semasa pertemuan Spurs dan Roma pada perlawanan pramusim yang lepas. Perisic lebih banyak melepaskan percubaan ke arah gol berbanding pertahanan yang lain. Bagi Zinchenko, Min pilih adalah kerana minit permainan yang terjamin di bahagian kiri pertahanan The Gunners. Kecederaan Tierney dan ketidakstabilan Tavares membuatkan pemilihan pemain kebangsaan Ukraine ini selamat. Pada bahagian perancang, Salah, Neto, Saka, Bailey dan Andreas Pereira menjadi pilihan. Apa yang ingin Min kupas di sini ialah pemilihan Bailey. Berdasarkan komen dari Steven Gerrard semasa ditemu bual berkaitan Leon Bailey, Gerrard mengatakan Bailey menunjukkan kesungguhan untuk bermain sepanjang kempen pramusim. Ini menunjukkan petanda yang baik. Bailey berkemungkinan akan menjadi kesebelasan utama Villa musim ini. Selepas kecederaan Jimenez, Min lebih yakin dengan pemilihan Neto. Minit permainan pemain ini bakal lebih terjamin. Di bahagian penyerang, Harry Kane, Gabriel Jesus dan Lyle Taylor menjadi pilihan. Lyle Taylor dipilih semata-mata sebagai bench fodder sahaja, manakala Jesus diambil berdasarkan prestasi pramusim dan pemilikan beliau yang sangat tinggi. Ini boleh menjamin keselamatan ranking keseluruhan anda. Bagi Kane pula, ianya memang bertujuan untuk melonjakkan mata pada game week 1 ketika menentang Southampton. Mungkin Min boleh mengambil peluang ini sementara ramai yang bertumpu kepada Haaland. Untuk pengubah suaian, Min boleh bertukar dari Perisic ke Doherty, Saka mungkin kepada Maddison dan berkemungkinan Kane kepada Haaland untuk persediaan Kapten Game Week 2. Ada pakar FPL yang mengatakan jika anda tidak kaptenkan Kane pada Game Week 1, mengapa perlu membuang free transfer hanya untuk membawa masuk Haaland pada Game Week 2? Mereka cadangkan terus membeli Haaland pada Game Week 1. Apa yang merisaukan, Pep mungkin menggunakan Alvarez sebagai penyerang dan menyimpan Haaland untuk perlawanan yang lebih sukar. Risau bukan? Draft kedua menggunakan formasi 4-4-2. Bagi penjaga gol, Min menggunakan Ramsdale dan Gazzaniga. Pemilihan Ramsdale dibuat adalah untuk insurans kepada mata tanpa bolos The Gunners sekiranya mereka tidak dibolosi. Ini adalah kerana di dalam draft ini Min tidak mendapatkan hikmat Zinchenko. Barisan pertahanan terdiri daripada TAA, Cancelo, James, Dalot dan Johnny. Apa yang ingin Min tumpukan ialah pemilihan Dalot dan Johnny. Kedua-dua mereka bernilai hanya 4.5 juta pound. Dengan formasi ini, anda boleh merotasi penggunaan Johnny dan Dalot mengikut jadual mudah ataupun perlawanan di laman sendiri. Ini dapat menjimatkan free transfer anda. Salah, Bailey, Kulusevski, Neto, Andreas menjadi pilihan di bahagian perancang. Bagi draft ini, Kulusevski diguna pakai untuk insurans kepada mata serangan yang bakal diperolehi Spurs. Bailey dan Neto adalah perancang golongan pertengahan yang berpotensi membawakan mata perancang premium. Haaland, Jesus dan Taylor menjadi pilihan penyerang untuk draft ini. Pemilihan Haaland adalah untuk melindungi rank keseluruhan dan bagi tujuan Kapten Game Week 2 ketika City menentang Bournemouth. Untuk pengubah suaian, anda boleh membuat perpindahan Bailey kepada Rashford sekiranya anda berani bertaruh dengan taktikal Ten Hag. Anda juga boleh membuat perpindahan dari Neto ke Jack Grealish sekiranya anda ingin menyimpan Bailey. Jack Grealish dilihat sangat serasi dengan Haaland sepanjang perlawanan pramusim dan juga semasa sesi latihan. Pembelian Luis Diaz juga boleh anda buat selepas menjual Kulusevski.
pilihan di tangan anda. Formasi 3-5-2 menjadi pilihan rakan FPL bagi draft ketiga. Ramsdale dan Olsen menjadi pilihan di bahagian penjaga gawang. Di barisan pertahanan agak berbeza. Robertson, Walker dan Alonso sebagai tiga pertahanan utama untuk menjamin mata tanpa bolos. Sekiranya TAA, Cancelo dan James juga mendapatnya. Di bahagian perancanglah adalah kelebihan formasi ini. Salah, Saka, Mount, Luis Diaz dan Maddison menjadi pilihan. Anda boleh memiliki sehingga 4 perancang 8 juta pound untuk mengharungi sekurang-kurangnya 8 game week mendatang. Menarik bukan? Bagi penyerang, Jesus, Martial dan Greenwood menjadi pilihan. Greenwood hanya sebagai pelengkap pasukan sahaja. Martial dipilih adalah atas dasar stats pramusim di mana beliau menjaringkan 3 gol. Namun, kehadiran semula Cristiano Ronaldo mungkin memberikan impak kepada pemain kebangsaan Perancis ini. Namun, sekiranya anda cukup berani, anda boleh menghadapi musim ini tanpa Mohamed Salah. Anda boleh menjual Salah dan mendapatkan Kulusevski, serta membawa keluar Martial dan mendapatkan Harry Kane ataupun Erling Haaland. Namun, pergerakan ini sangat-sangat tidak digalakkan. Mohamed Salah telah membuktikan dirinya wajib dibeli untuk 5 musim berturut-turut. Draft yang terakhir melibatkan formasi 3-4-3. Kelebihan formasi ini, anda mampu mendapatkan semua pemain bangku simpanan yang agak berkualiti. Pertahanan TAA, Cancelo, James, Nico Williams dan Dalot. Kedua-dua pertahanan bajet ini digunapakai secara rotasi. Salah, Martinelli, Neto, Luis Diaz dan Andreas melengkapkan bahagian perancang. Manakala Havertz, Kane dan Undav memenuhkan slot penyerang. Havertz bakal menjadi penyerang tunggal Chelsea untuk musim ini selepas ketiadaan Lukaku. Timo Werner lebih bermain di bahagian sayap kiri, berkongsi posisi dengan Pulisic. Undav pula adalah dipilih atas jangkaan sahaja selepas prestasi cemerlang musim lepas di luar EPL. Mungkin Undav ialah pemain yang dicari-cari untuk melengkapkan slot serangan Brighton. Jika anda mementingkan ranking keseluruhan, perpindahan Havertz ke Gabriel Jesus sangat digalakkan. Jadual perlawanan Arsenal juga agak menarik untuk beberapa minggu mendatang. Ditambah pula, prestasi Chelsea semasa perlawanan pramusim agak membimbangkan. Yang mana draft pilihan anda? Mungkinkah kita perlu menggunakan formasi rare 5-2-3 musim ini? Fikirkan dengan mendalam. Kekalkan solat 5 waktu. Istiqamah dalam beramal. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.